Gunakan sabunlah tangan, pilih gerai yang bersih. Kalau kita ke kedai makan kan, tak kisahlah kualiti makanan dan minuman dia macam mana. Tapi yang pasti, kuantiti sabun kurang. Dia pelik tau, tapi benar. Untung kedai mamak ni dah lah banyak kan sebab kedai mamak ni buntung besar kan. Tapi sabun pun macam tak nak letak. Dia kalau letak pun cair, macam air je. Jadi apa jawapan kepada misteri ni? Misteri kekurangan sabun, cuci tangan di kedai-kedai makan mamak. Jadi hari ni korang bersama dengan Ahmad Azimuddin dengan show kita Mamak dan Sabun memang terpisah. Jadi bersama saya, nama diberikan Muhammad Sari. Jadi Muhammad Sari, anda boleh perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Silakan Sari. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan ya, seperti yang disebut oleh Ahmad Azimuddin, nama saya Muhammad Sari Shazwi bin Kamaruddin dan saya berasal daripada UiTM Lendo dan saya di dalam jurusan Mass Communication. Dan saya juga ada jawatan dekat UiTM, which is saya menjadi JPB College bagi jadi JPB Kerohanian. Dan sekarang saya berumur 20 tahun dan masih lagi single. Itu saja. Single tu. Alright. Terima kasihlah diucapkan buat Muhammad Sari Shazwi sebab sudi bersama-sama dengan Ahmad pada hari ini. Jadi tanpa berlengah masa lagi, mari kita mulakan perbincangan hari ini dengan soalan pembuka buat Muhammad Sari Shazwi. Dengan sebagai soalan permulaannya lah, dari pengalaman saya bila makan kat mamak kan setiap kali lah, taklah setiap kali, most of the time lah, every time nak cuci tangan, ada yang tak ada sabun tau. Kalau ada sabun pun, mesti sabun yang bercampur dengan air. So macam sabun tu cair lah, sabun tak jadi sabun tau. Jadi adakah anda menghadapi pengalaman yang sama macam Ahmad, macam saya? Actually kan, betul lah. Selalu kan, pergi mamak aja mesti sabun tak ada. Selalu dekat gerai makan macam Melayu punya ada, sometimes ada. Tapi kat kedai mamak macam tak tahu lah sebab mamak ke apa, like every time pergi kedai mamak aja macam sabun tak ada lah. Kalau ada pun like 20% sabun, 80% air kan. Macam Ya betul kan? why? Saya pun kadang-kadang tertanya kak, kenapa? So yeah. Jadi betul lah, ramai lah. Bukan saya seorang je lah menghadapinya kan. Seperti yang boleh tengok lah kan. Lepas tu, soalan seterusnya lah. Sebagai orang yang dah selalu, dah biasa dah jadi fan mamak ni kan. Kalau ikut pemerhatian atau pengamatan anda kan, semua restoran mamak ni sama. Maksudnya semua mamak ni dia tak nak je nak sediakan sabun basuh tangan. Macam saya cakap tadi lah, kalau sediakan pun air sabun. Itulah saya pun macam kadang pelik juga kan, kenapa like every time pergi mamak aja sabun dia macam tu. Kadang-kadang tak ada terus pun ada juga kan. Kadang-kadang basuh tangan like basuh macam tu je, kadang-kadang tak cuci, bau kari apa semua kan. Aduh, saya sendiri pun tak tahu kenapa. Lagi-lagi bau kat tangan kan, apa? Bau kari tu kan. Ya, Faham. Jadi bila macam Sari dah 4 tahu bila mamak tu dia tak ada sabun basuh tangan dekat tempat kedai dia tu, apa reaction Sari dah? Reaction apa? Sari tak kisah ke? Sebab nak naik kedai nak makan je pun bukan basuh tangan dengan sabun kan? Ataupun macam tak sedar? Tak sedar yang benda ni berlaku. Ataupun macam malas nak layan buat tahu. Dan yang ni lah, dan yang paling selalunya kecewa lah. Jadi apa reaction Sari untuk isu ni? Actually bergantung lah actually. Kadang-kadang kita pergi kedai mamak tu macam time tu memang badan dah bersih apa semua kan. So macam tak payah basuh tangan tak apa kan. Terus makan tak apa. Lagipun ada timenya macam nak makan pakai sudu kan. Tapi kadang-kadang most of the time memang pakai tangan lah actually. Tapi kadang-kadang juga kita pergi kedai makan tu kadang-kadang macam maybe lepas balik daripada sukan ke apa kan, tangan mesti dah macam kotor gila. Macam nak basuh tangan kan sebelum makan. Kalau tak memang berpenyakit lah kita kan. Bila-bila pergi kedai makan, sabun tak ada. Astaghfirullahalazim. Macam
Mat, sabun mana? Kan? Ya Allah. Tapi itulah, kadang-kadang terpaksa lah makan pakai sudu kan. Kalau dah macam tu cerita dia lah. Itu yang tak nak. Lagipun kita ni orang Melayu, jangan pakai sudu lah. Kita pakai tangan. Kalau tak ada sabun basuh tangan tu, tangan kita kotor macam mana nak makan kan? Patutnya sediakanlah sabun tu. At least janganlah yang cair punya tu. Kalau 70% sabun tak apa lah. Ini 20% Mat sabun dia lah. Tu je lah kot. Jawapan saya. Betul lah tu. Macam cepat tangan. Ya, kita nak makan pakai tangan. Kita orang Melayu kan. Kau orang Melayu, orang Malaysia, orang lain. Semua orang kat Malaysia ni sama kan. Ya, kebanyakannya lah. Okay, jadi sejujurnya lah, anda rasa kan, saya sehari rasa penting ke adanya sabun basuh tangan dekat mamak ni? Kalau pendapat sehari lah. Wish, penting sangat-sangat. Like macam, okay, tadi saya cakap pasal saya bersuka kan, saya nak basuh tangan sebelum makan. Kalau pergi tandas macam mana? Dah buang hajat apa semua kan, buang air kecil, buang air besar semua. Tiba-tiba nak basuh tangan tak ada. Macam mana? Takkanlah kita nak makan terus kan? Tahu kita basuh tangan like tangan kiri kan, makan tangan kanan. Tapi, hygiene tu penting. Walaupun berbeza tangan tau, faham tak? Itulah, itu Dia je lah. macam kebersihan lah. Kebersihan lah, hygiene tu. Okay, boleh. Saya faham. Jadi untuk soalan seterusnya lah, kalau tak ada sabun kan, ataupun kurang sabun kat kedai mamak ni kan, maksudnya pekerja-pekerja kedai dekat mamak tu tak bersihkan tangan secara menyeluruh lah kan, sebab pekerja pakai juga tandas sama. Takkan dia nak pergi tandas keluar pula kan. Dan adakah ini juga bermaksud makanan dan minuman di mamak kurang bersih dan selamat? Baru terfikir Mat. Sebenarnya tak terfikir oh. Tapi mungkin ada like apa yang cakap, ada kebarangkalian orang cakap. Kebarangkalian makanan diorang ni tercemar kan. Tapi kita tahu macam mana prosedur diorang. Maybe diorang time sebelum buat makanan tu maybe dah pakai sarung tangan ke apa yang bersih-bersih kan. Tapi tak tahulah kan. Bila Ahmad cakap ni baru macam, ya tak ya juga kan. Kalau dah macam tu, makanan macam mana kan? Astaghfirullahaladzim. Sama Ahmad. Dah risau. Untuk seterusnya lah, adakah sehari kisah ke kalau makanan dan minuman sehari tu bersih? Ke tak kisah ke? Asalkan dapat bantai sedap ke minyak apa? Macam mana? Faham? Actually kan, kebersihan makanan tu penting tau. Sebab apa? Sebab saya ni pernah like sakit perut sebab makanan ke apa tak tahu lah. Tapi maybe sebab makanan lah, obviously kan. Sebab benda tu yang masuk dalam perut kita kan. Acidity masuk dalam perut. So macam ada hari tu saya sakit perut like 4 hari berturut-turut. And 4 hari tu macam saya tak buat apa-apa. Like tidur je manjang. Sebab sakit sangat perut. Itulah kalau tak jaga kebersihan kan. Kebersihan makanan terutamanya. So macam, yelah, kebersihan makanan ni memang paling penting. Sedap tu nombor 2, tak apa. Sedap tu tak kisah. Nombor 2. Yang penting, actually, sedap nombor 3. Harga tu penting actually. Harga penting juga. Betul-betul. Harga pun kita tengok juga ni. Ya. Nombor 1 hygiene lah. Kalau tak ada hygiene, tak apalah, kita reject lah kan. Kita makan tempat lain lah, tak nak makan nanti ni kan. Faham. Seperti yang Sari cakap tadi lah, hygiene nombor 1, sedap nombor 2, harga nombor 3 kan. Jadi, pernah ke Sari terdetik nak tegur pekerja dekat kedai mamak tu sebab tak cukup sabun? Ataupun tak ada sabun lah. Ke Sari macam, malas lah nak layan, tak nak gaduh lah. Sari yang mana? Yang bersuara ke yang malas layan? Ahmad kena tahu. Ahmad, saya ni introvert orangnya. Introvert? Nak tegur lagi-lagi. Nak tegur orang lagi-lagi benda macam yang mungkin menyebabkan terasa hati ke apa ni macam tak nak lah kan. Kalau tak kan, yelah, takut lah kan macam tu. Bukannya macam tak nak menyuarakan, tapi yelah sebab introvert. Tak mampu nak menegur. So kadang-kadang saya terpaksa senyap je lah kan. Benda dan redha je lah apa yang berlaku kan. Basuh tangan, basuh like macam tu Mat. Bagi cuci tangan. Walaupun tak ada sabun. Itu je lah solusi saya. Faham. Jadi jenis, macam tu lah kan. Yelah, macam tu lah. Okay lah. Kenapa Sari rasa kedai makan mamak ni dia macam
macam tak nak sediakan secukupnya lah sabun ataupun isi balik sabun bila habis. Sabun dah habis tu dia biar ataupun dia letak sikit jadi sabun air lah. Adakah sebab mamak tu dia malas, dia rasa kalau letak sabun tu dia tak naikkan untung kedai, ataupun semua pekerja dia macam malas tau. Dia tahu dapat serve makanan, dapat serve minuman cukup lah. Sabun tu tak penting lah bagi dia orang. Ataupun sebab dia orang rasa harga sabun dia meningkat. Dia macam tinggi-tinggi lah. Tiba-tiba dia naik harga sabun tu. So dia orang malas beli. Dan ataupun sebenarnya dia orang tak kisah. Kan? Asalkan makanan dia orang sedap, kalau tak bersih tak selamat pun ikut dia orang lah. Jadi apa pendapat Sehari? Faham? Maybe one of the thing is diorang punya sabun, bukan diorang punya sabun lah, maybe harga sabun sekarang maybe dah makin makin meningkat and all. Maybe that's one thing. Tapi yang saya perasan jugalah kan, kadang-kadang kedai diorang tisu pun tak ada. Kenapa tisu tak ada? Maybe sebab diorang macam fikir, kalau aku letak tisu, bukan diorang bayar pun untuk tisu tu kan. Sama macam sabun, diorang tak bayar, kita tak bayar sabun kan. Kita tahu kita guna je kan. So macam maybe kalau aku letak sabun banyak and then diorang pakai je, diorang tak bayar. Sama dengan tisu juga. So macam tu lah, diorang rasa macam kalau sediakan sabun macam memberikan kerugian kepada diorang. Maybe, who knows kan. Saya fikir macam tu je lah. Faham. Jadi soalan seterusnya, kekurangan sabun di kedai makan mamak ni, dia bukanlah perkara yang baru. Dah lama dah benda ni sebenarnya. Kita je yang lalai. So jadi, adakah ini bermakna kita sebagai masyarakat Malaysia kan, masyarakat kat sini kan, tak kisah pun pasal kebersihan, lagi-lagi makanan dan minuman. Apa pendapat Sehari? Macam mana kadang-kadang kita rakyat Malaysia ni macam mana nak cakap. Memang kadang-kadang hygiene tu kadang-kadang tak penting sangat bagi kita. Walaupun bagi saya penting lah actually. Tapi bagi rakyat Malaysia yang lain, contoh macam member-member saya, kadang-kadang bos tangan dia bentak kan. Makan terus lah. So macam saya pun tak dapat nak memastikan lah. Sebab every single person got that apa orang cakap, different behaviour, different attitude. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Macam tu. Ya, betul. So maksudnya dia ikut orang lah, tak adalah nak salahkan satu masyarakat. Dia tengok individu tu sendiri kan. Betul, tak salah. Untuk soalan seterusnya lah, adakah benda ni sering berlaku disebabkan perangai customer sendiri yang macam tak ngam lah. Bila dah sediakan sabun tu, diorang pergi bazir, diorang pergi buat main. Macam satu peribahasa tu, dah bagi betis minta peha, macam mana? Dah bagi peha minta betis. Dah bagi peha minta betis, macam tu betul lah tu. Bagai kera mendapat bunga bukan bukan bukan. Bukan, salah. Salah. Jadi saya rasa adakah itu salah satu sebab kedai mamak tak nak sediakan sabun yang elok-elok lah orang kata. Mungkin lah, sebab kadang-kadang kan saya perasan yang ibu saya kan, saya pakai like sikit tau, 2-3 pump, tak ada 2-3 pump, 2 pump lah paling banyak. Member saya kan, kalau boleh sabun ni penuh tangan tau. Ni, memang penuh. So macam, ini kali kan, bukan tangan dia je berbuih lah, satu singki tu berbuih Mat. Jangan risau, memang dia cuci sekali dengan singki tu lah. Maybe lah, sebab rakyat Malaysia pun ada juga perangai macam tu kan, membazir kan. Malah membazir macam tu, maybe ada juga. So yeah, maybe that's one of the reason. Saya setuju lah actually. So mungkin lah juga kan perangai orang-orang kita kan. Bukan semualah tapi sebahagian orang kata. Betul. Tapi ada. Jadi untuk soalan terakhir, last but not least lah. Pihak berkuasa tempatan atau dikenali sebagai PBT lah kan, bertanggungjawab untuk pantau kedai-kedai makan, termasuklah memastikan setiap restoran dan kedai makan menyediakan sabun tangan, sabun basuh tangan kan. Tapi sekarang macam banyak je yang gagal buat demikian. Jadi Sehari rasa kenapa macam tak ada tindakan dari PBT? Kurang lah orang kata. Tu kerja diorang ke? Saya baru tahu lah. Maybe. Kalau boleh lapor kat diorang sebenarnya. Kalau untuk
untuk for your information lah, boleh je nak report benda-benda macam ni dekat PPT. Oh, macam tu. Maybe Ya. sebab dia orang menunggu kita punya report kan. Dia orang macam Aduan. orang report dulu lah baru kita gerak kan. Dia macam tunggu orang cakap dulu baru gerak. Bukan nak buat sendiri, faham tak? Saya rasa dia orang punya kerja sepatutnya ronda-ronda kan. Kedai makan apa Betul. semua kan. So that's dia orang macam boleh mencegah daripada benda lah tu menjadi kan. So diorang kena Saya bagi tak lah, tahu. diorang tak tahu. Ah. Okay. Saya tak tahu tapi saya rasa je lah kan. So, kalau Ahmad cakap itu kerja diorang, kenapa diorang tak buat kan kerja diorang? Itu dah saya fikir. Mungkin tak adalah semua tapi mungkin adalah macam kurang ambil tindakan lah kan. Ya tu. Jadi kita pun dah sampai dah dekat penghujung show topik, iaitu mamak dan sabun memang terpisah. So untuk konklusi, kes ni nampak macam kecil tau. Nampak macam kecil. Tapi sebenarnya kita sangat-sangat kena ambil berat pasal benda ni kan. Contoh kalau macam kita pun tak kisah nak cuci tangan, apatah lagi mamak ke kedai-kedai mamak tu, memang lagilah diorang tak nak ambil kisah kan, betul tak? Betul. Betul kan? Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah kepada Muhammad Sari Shazli, betul? Betul. Atas kesudian untuk berkongsi pandangan dan pendapat tentang isu ini. Itu saja daripada saya, Ahmad Azmuddin dan juga Sari Shazli. Dan saya Ahmad daripada tim dan tim My Campus Radio. Kita jumpa lagi di hari lain dengan topik yang berbeza bersama dengan orang muda kampus kita. Saya Ahmad, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye guys. Bye.